kita bersama. Yes, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat hari Ahad kepada semua penonton Borak Kopitiam. Ya, Assalamualaikum kepada anda semua dan hari ini merupakan hari Ahad dan hari ini juga kita menyambut Hari International Women's Day. Yes, selamat Hari Wanita Sedunia kepada wanita-wanita di luar sana, terutama sekali kepada ibu-ibu kita kerana mereka merupakan individu yang paling kuat, wanita yang paling kuat kita kenal di dalam hidup kita. Jadi Happy International Women's Day. Sebenarnya kita patut banggalah sebab kita ada seorang ibu yang memang gagahkan diri dia untuk mempersiapkan hari-hari kita setiap hari daripada kecil sampailah kita besar. Macam Zack. Ini mak dia yang dress up kan dia. Alright, jadi hari ini saya Zack Merican bersama dengan Faiz akan sama-sama mengkongsikan info-info yang menarik bersama dengan anda seperti biasa. Tapi sebelum itu rasanya penonton-penonton tak sabar kot nak tahu cuaca apa semua kan. Tapi sebelum kita nak kongsikan pasal cuaca, anda semua jangan lupa untuk tag kami, follow kami di Instagram, di Facebook, di Twitter, apa semua. Kalau ada apa-apa info, jangan lupa kalau tweet, #Borak Kopitiam TV3. Jadi jom kita teruskan dengan info cuaca untuk hari ini di Kuala Lumpur. Jadi di Kuala Lumpur hari ini akan mengalami ribut petih dan ini hanya ramalan je. So kita tak tahu apa yang akan berlaku sebentar lagi. Betul Faiz, sama juga di Shah Alam ramalan cuacanya ribut petih juga. Lepas Shah Alam kita berangkat ke Ipoh, ramalan cuacanya hujan sahaja tuan-tuan. Wow, dan kita pergi Penang, Penang Haria. Hari ini cerah, jadi boleh makan nasi kandak. Berapa banyak hampa nak makan pun boleh. So, Alok Start juga akan mengalami cuaca cerah. Payah cakap betul. Lepas tu kita pergi ke Arau. Arau cuaca Alhamdulillah ramalan cuacanya cerah. Lepas ke Arau kita pergi Kota Baru. Kota Baru Alhamdulillah cerah jugalah adik kakak deh. Lepas Kota Baru kita pergi mana tu? Allah. Kita ke Gandu pula. Kita cerah hari ni. Okey, Kuantan pun cerah juga. Lepas ke Kuantan, kita berangkat melihat Johor Bahru, ramalan cuacanya ribut petih. Jadi stay safe orang-orang Johor Bahru. Lepas Johor Bahru kita ke mana Faiz? Kita ke Bandaraya Melaka yang akan mengalami juga cuaca ribut petih. Dan Seremban juga akan mengalami cuaca yang sama seperti Melaka. Ya, betul. Kemudian kita ke Kuching, ramalan cuacanya cerah dan terakhir sekali Kota Kinabalu. Kita lihat sama-sama ramalan cuacanya hujan. Jadi itulah info cuaca untuk hari ini kepada penonton-penonton Borak Kopitiam. Tetapi Faiz, jangan lupa kita ingatkan kepada penonton itu ramalan semata-mata. Kalau ada plan, teruskan saja plan itu semua. Tapi macam biasa, bak kata pepatah, kita sediakan payung sebelum hujan. Itu kata pepatah? Ya, pepatah. Bukan pantun? Bukan pantun. Wow. Pantun lain. Kalau membeli susu bervitamin, itu baru pantun. Oh ya, macam tu lah. Jadi sebelum kita lebih lanjut lagi, saya ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun kepada kita orang sendiri di Borak Kopitiam. Telah genap 9 tahun. Esok sebenarnya 9 Mac. Genap 2 tahun. Oh, di mana apa 9 tahun lamanya? 2 tahun ya? Kau sebut 9 tahun? 2 tahun. Sorry. Kita dah 2 tahun 9 Mac. Yes, 2 tahun. Kita genap 2 tahun di mana 9 Mac kita punya first episode. Yes, tu apa tak? Lain kali pakai baju sendiri. Jangan semua pakai kan? Ini baju wardrobe. Oh ya, okey. Jadi sejak botak kau hajar dengan aku Alright guys, jadi seperti biasa kita menantikan info-info yang menarik daripada anda. Mungkin kami di Borak Kopitiam terlepas pandang. Tak ada masalah, kami sentiasa terbuka dengan apa-apa info yang menarik daripada anda semua. Jangan lupa kalau Instagram, tag kami di Borak Kopitiam. Kalau tweet, #Borak Kopitiam TV3. Yes, betul. Dan untuk topik kita yang pertama hari ini, kita akan play kepada anda satu VT yang menarik, iaitu mana nak pergi hari ini. Yes, seperti biasa. Orang nak tahu kat mana nak sarapan, kat mana nak makan sedap-sedap. Yes, dia belakang nama tempat ni dia ada Primula. Saya pun tak tahu apa maksud Primula. Dia ada kena-mena makanan ke? Tak tahu apa satu pun. Satu dengan kosmetik kan? Jom kita tengok. Selamat pagi Borak Kopitiam. Mana nak Primula? pergi hari ini? Apa Primula? Saya sekarang berada di Primula Beach Hotel Kuala Terengganu. Pagi ni saya terasa macam nak makan sarapan pagi ala-ala menu klasik macam tu. Dan saya dapat tahu di sini ada dihidangkan menu lempeng nyo dan juga ubi kayu rebus. Dengar pun dah cukup terliur kan? Apa kata kita masuk ke dalam untuk kita check it out menu yang dihidangkan kat sini. Jarang-jarang hotel menyediakan menu klasik Terengganu iaitu lempeng kelapa, kuah kari dan juga ubi kayu rebus. Ubi kayu rebus ni sebenarnya sangat famous pada waktu musim tengkujuh di Kuala Terengganu. Okey, menu untuk lempeng kelapa, ubi kayu rebus kami menyediakannya start bermula pada pukul 10 pagi hingga 11 malam setiap hari di Bayu Restoran dan juga Anjum Bistro Primula Beach Hotel. Kelainannya kami ubi kayu rebus
Ubinya sangat lembut. Yang specialnya, ubi kayu rebus kami ada dihidangkan bersama sambal ikan bilis. Di mana kalau kedai kat luar tak ada menyediakan sambal ikan bilis. Okey, seperti yang kalau anda boleh nampak depan saya sekarang ni, ada ubi kayu rebus dan juga di sini yang saya mention tadi lempeng nyo, dan juga ada satu menu tambahan yang disediakan di sini iaitu kari kepala ikan. So apa kata saya cubalah try makan menu klasik yang dihidangkan di Primula ni. Saya start dengan lempeng lah. Apa yang menariknya di sini, lempeng kelapa di Primula ni dia digabungkan dengan kuah kari ayam, yang mana agak menarik lah sebab kita taklah begitu kosong makan lempeng kosong macam tu je kan. So kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sekarang ni saya nak try pula menu yang kedua, iaitu ubi kayu rebus. So sangat nostalgic lah menu ubi kayu rebus ni bagi saya lah, sebab macam mengimbau kembali zaman kanak-kanak dulu kan. So kita try lah. Biasanya ubi kayu rebus ni dimakan dengan kelapa parut dan juga sambal. So kat sini pun ada. Kita try dengan kelapa parut dulu. Terbaik, sedap. So itu dengan kelapa parut. Sekarang ni saya nak try pula makan dengan sambal ikan bilis. Menarik. Alhamdulillah saya pun dah kenyang. So kepada anda kalau berada di sekitar kawasan Kuala Terengganu ataupun datang melancong ke Kuala Terengganu, bolehlah singgah di Primula Beach Hotel Kuala Terengganu untuk rasai sendiri pengalaman menikmati sarapan pagi menu klasik di Kuala Terengganu. So saya nak sama makan. Jumpa lagi. Bye-bye. Ya, jadi kalau kita tengok VT tu apa yang pelik? Apa dia Faiz? Dia tak basuh tangan. Lah. Yes, sebab dia pakai sudu dengan garpu. Pakai sudu Sebab garpu. tu dia tak basuh tangan. Tapi sekarang ni kalau cerita pasal basuh tangan, dia bukan saja termaktub kepada pemakanan. Maknanya sebelum kita makan kita kena basuh tangan. Tak, disebabkan epidemik yang sedang berlaku di seluruh dunia sekarang ini, jadi kita dinasihati untuk basuh tangan kita setiap masa, setiap waktu. Betul, dan sekarang pun saya ada tengok satu post dekat social media, Ya. di mana orang kata jangan kecil hati kalau orang tak bersalaman sekarang ni. Yes. Jangan terkejut kalau bila awak hulur tangan orang macam macam tu. Betul. Jangan kecil hati Betul, sebab sekarang betul. memang masing-masing tengah menjaga. Ada satu video saya tengok dia orang salam pakai kaki pun ada. Yes. Kau berani bagi punchline depan orang tu kan? Berani kau. Tak, serius. Saya cuba Cakap beritahu pasal benda yang benar. kesihatan ni, kita tidak asing lagi dengan nama Dr. Amalina ni. Di mana kalau kita lihat di Twitter, ramai sangat orang suka meminta nasihat daripada dia apa semua. Sekali sekarang ni, Dr. Amalina dia buka laman sesawang dia sendiri, di mana kalau orang nak bertanya, orang boleh pergi ke dia punya laman sesawang tu lah. Di mana orang boleh tanya apa-apa tentang info kesihatan ke, atau pendapat tentang pasal medik apa semua, boleh terus pergi kepada dia punya laman sesawang itu. Tapi saya dengar dia punya website ni bukan untuk personal, tapi Betul. dia mass. Maknanya apa yang dia tulis tu adalah untuk kepada semua orang. Jadi kalau ada masalah-masalah yang personal, bolehlah berjumpa doktor sendiri dan memberitahu kepada doktor itu masalah anda. Yes. Ask Dr. Amalina, dramalina.com. Baik, selain daripada itu juga kena dengan International Women's Day, Faiz. Yes, betul. Tadi apa Faiz nak kongsikan tadi? Sebenarnya kita nak mengongsikan bahawa Al Jazeera telah appreciate woman-woman satu dunia ni, sehingga diorang keluarkan satu artikel bersempena dengan International Women's Day ni berkenaan karier ataupun kejayaan seorang wanita di dalam satu syarikat. Ya. Dan yang amat mengejutkan kita bahawa Malaysia telah mengatasi negara-negara lain dalam karier seorang wanita yang berada di pangkat yang tertinggi dalam satu syarikat. Sabas. Yeah, dan antara mereka yang telah diinterview adalah Dr. Sunita Maylin Rajakumar, iaitu Chairperson of Malaysia Largest Retail Pharmacy Chain, Caring Pharmacy Group Berhad. Yeah. Dan dia telah mengatakan bahawa yang ialah isu-isu wanita dan lelaki yang mana lebih bagus buat kerja apa semua memang tak ada dekat Malaysia ni. Alhamdulillah, dan kita telah mengatasi kebanyakan negara-negara yang lebih maju daripada kita sebenarnya. Yes, dan ini sekaligus memberikan kita semangat untuk bekerja lebih keras, tiada alasan to be great. Yes. Baik. Jadi guys, seperti biasa, Borak Kopitiam tidak lengkap kalau kami tidak kongsikan 5 berita
yang terkini. Baik, kita boleh mulakan dari lima kita, Faiz, yang pertama. Dan berita hari ini merupakan berita yang agak orang kata susah sikit untuk kami. Dan ini adalah titah daripada Yang Amat di-Pertuan Agong, iaitu Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, dan beliau telah menitahkan bahawa rakyat perlu bantu menangani penularan COVID-19. Jadi saya rasa titah ini bukan sahaja orang kata benda yang boleh kita ambil benda yang sangat kecil atau benda yang sangat remeh, sebab COVID-19 ni merupakan satu virus yang menjadikan manusia sebagai ejen penyebaran itu sendiri. Jadi kepada manusia-manusia lain tu, kita adalah ejen yang sebenar, bukan udara, bukan apa semua. Jadi kita perlu berhati-hati dalam menangani kes ini, sebab setiap hari kes bertambah. Bukan saja di negara kita, malahan di dunia lah, apatah lagi di negara sendiri. Yang kita kedengaran setiap hari ada saja tempat-tempat baru yang telah di take red, iaitu code red, dan bahaya untuk kita ke sana. Ya, betul. Dan seterusnya itu mengenai COVID-19, di mana seperti yang Faiz tak cakap tadi, kita kena sentiasa jaga, sentiasa awasi keadaan sekeliling kita, jaga kesihatan, yang paling penting basuh tangan. Baik, betul. Seterusnya lagi mengenai isu yang sama, di mana baru-baru ini kita dikejutkan dengan benda yang tular di sosial media mengenai keadaan di Masjidil Haram. Ini mengejutkan, di mana kehadiran solat Jumaat di Masjidil Haram terjejas. Dan ini sebenarnya melandakan kebimbangan, terutama sekali kepada mereka yang membuat umrah di sana, di mana kekosongan menyelubungi Masjidil Haram, di mana kehadiran pada solat Jumaat semalam terjejas ekoran langkah untuk membendung COVID-19. Dan khatib dalam khutbahnya berharap agar penularan COVID-19 akan menemui penghujungnya, selain menyokong pendirian kerajaan Arab Saudi terhadap larangan mengerjakan umrah tahun ini. Dan ramai netizen dan juga ramai orang yang telah post di sosial media, ramai yang memberikan satu berdoa masing-masing apa semua. Ajak ramai-ramai untuk doa yang terbaik untuk kita semua. Dan ketika hanya ribuan menghadiri khutbah itu, solat Jumaat kebiasaannya akan disertai ratusan ribu umat Islam. Tapi kali ini keadaan sangat-sangat berbeza kerana ekoran COVID-19 itu. Dan saya dengar ada ahli keluarga daripada Zack ada di sana sekarang ada, ni. tapi alhamdulillah hari ni on the way balik lah. On the way balik. So, dia orang cakap apa, macam mana keadaan kat situ? Rezeki kedua ibu bapa saya dapat melaksanakan juga tawaf wida tu. Mereka dapat masuk juga dan terus balik lah. Cuma keadaan tu agak lengang lah kan, tak macam kebiasaannya lah. Okeylah, jadi alhamdulillah dapat menyelesaikan segala urusan umrah ataupun haji, alhamdulillah kan. So sekarang ni kita ke berita yang orang kata pada hari ini kita akan menyambut 6 tahun kehilangan penumpang daripada MH17 yang telah didakwa ditembak suatu ketika dahulu. Dan sekarang ini perbicaraan antara mereka yang telah melakukan kesalahan itu akan dilakukan pada hari Isnin. Dan salah seorang daripada mereka yang terbabit adalah merupakan warga negara Belanda dan akan dibela oleh 2 orang peguam. Dan ini adalah nama-nama mereka. Siasatan itu adalah mengeluarkan waran kepada bekas kolonel perkhidmatan keselamatan Persekutuan Rusia Igor Girkin, bekas pegawai agensi periksikan tentera Rusia Sergei Dubinsky, bekas pegawai tentera Spetsnaz GRU Oleg Pulatov dan Leonid Karchenko dari Ukraine. Dan menurut pendakwa rakyat Belanda Fred Westerbeek, mereka adalah 4 suspek yang akan dipertanggungjawabkan membawa senjata maut BUK telah ke timur Ukraine. Dan ini adalah antara senjata yang telah digunakan untuk menembak pesawat tersebut. Betul, itu MH17 dan lagi satu MH370 yang di mana sekarang ini sedang dibincangkan untuk Faiz katanya? Pampasan. Yes. Bincangkan untuk pampasan, di mana MH370 ini satu ketika pernah mengejutkan kita semua warga negara Malaysia, di mana bukan Malaysia saja, satu dunia, di mana mustahil pada waktu itu kita dapat berita di mana pesawat hilang secara tiba-tiba. Dan hari ini dan kali ini PM sendiri telah mula berbincang untuk proses pemapasan, Pak Rais. Yes, dan benda ni pun telah berlaku begitu lama dan harap-harap semua keluarga-keluarga mangsa akan mendapat orang kata ganjaran yang setimpalnya lah dengan kehilangan mereka, insya-Allah. Dan apa-apa pun kita doakan yang terbaik. Kami dari tim Borak Kopitiam ingin sentiasa mendoakan agar mangsa MH17 dan MH370 maafkan saya sentiasa berada dalam keadaan yang baik di Betul. insya-Allah. Cerita tentang buli ni, daripada buli ni kita tahu buli ni tak kenal peringkat umur. Betul. Dia boleh bermula daripada sekolah rendah, sekecil-kecil budak sampailah yang ketua bangka. Yes, seperti anda semua dapat lihat, ini video yang di mana mungkin kebanyakan daripada anda dah telah menyaksikan video
ini. Dan pemandu yang ditahan selepas dipercayai membuat provokasi melampau terhadap seorang pemandu lain akibat perselisihan faham ketika Berapa menukar umur lorong. Umur dia ini entahlah, rasanya 61 tahun. 61 61 tahun rasanya. Tua tu. Ya, Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Ni Izani Muhammad Faisal berkata, pihak mahkamah hari ini meluluskan permohonan selama 4 hari terhadap suspek bagi membolehkan polis menjalankan siasatan. Dan sebenarnya Faiz, berbalik pada soalan Faiz itu, betul. Semalam beliau memaklumkan suspek yang berusia 61 tahun itu ditahan di Kota Damansara pada jam 7 malam. Berbalik pada apa Faiz kata, pembuli ni dia tidak kenal usia. Kadang-kadang bila sebut pembuli je, orang terus teringat sekolah, orang terus teringat kolej. Kali ini sebenarnya tidak mengira usia dia atas sikap individu itu tersendiri. Dan reaction oleh orang yang dibuli itu memang sangat patutlah. Jadi anda perlu meniru. Jadi lock semua kunci kereta, naikkan tingkap apa semua Naikkan dan rekod. Rekod tu yang penting sebab kita perlukan bahan bukti. Dan insya-Allah jangan keluar walaupun terjadi apa-apa provokasi yang melampau. Betul. Yes. Dan seterusnya kita ke berita yang boleh dikatakan boleh disambut dengan kesyukuran kerana Pulau Pinang akan membina sebuah pusat gelandangan. Dan ini akan menempatkan beberapa ratus ataupun mungkin ribu gelandangan yang berada di Pulau Pinang untuk mendapatkan tempat berteduh pada waktu malam. Dan ini akan ini adalah satu projek daripada Majlis Bandaraya Pulau Pinang yang akan membuat projek pertama yang berkonsepkan triple net zero yang akan dibina di atas tapak berkeluasan 1,370 meter persegi di Jalan C.Y. Choi. Dan ini akan membantu Pulau Pinang sendiri untuk membantu rakyat mereka yang berada di sana. Sebab kalau kita sedia maklum, Pulau Pinang ni memang adalah satu destinasi kepada pelancong-pelancong daripada luar negara, dalam negara untuk ke sana. Dan ini adalah satu perkara yang amat dititik beratkan oleh Kerajaan Pulau Pinang untuk memberi penempatan kepada mereka yang tak ada rumah. Baik, jadi itu dia kupasan berita di 5 pilihan Borak Kopitiam pada hari ini. Penat baca berita ini. Mungkin ada yang kami terlepas pandang, minta maaf. Mungkin anda boleh kongsikan kepada kami, tweet kami saja dengan hashtag Borak Kopitiam TV3. Tapi sebelum itu, saya dengan Faiz kita nak pergi minum, Ustaz. Kita rehat seketika, kembali selepas ini. Dah di sampai ya? Borak Kopitiam. Cantik, dah sampai. Okay, kita minum dulu. Kembali lagi dalam Borak Kopitiam dan sekarang ni kita ada Zack. Zack ni dia memang ada latar belakang dalam muzik. So Zack ni boleh menyanyi apa semua. Okey Zack, kepada orang yang tak boleh menyanyi ni, macam mana masa depan diorang dalam bidang entertainment ni? Dia boleh jadi host. Yang tak boleh nyanyi dia boleh jadi host. Aku mana boleh menyanyi, kau ni pun pandai. Come on lah, kita tahu Zack boleh menyanyi. Tapi itu kata Zack. Tapi sekarang ni orang yang tak boleh nyanyi sabar. boleh menang duit. Okey, cakap pasal menang duit. Saya nak tanya penonton-penonton dekat rumah. Kalau awak tengok muka Faiz ni, awak rasa dia boleh menyanyi ataupun tidak? Come on lah. Boleh nyanyi tak? I got a soul voice. Alright, kena juga dengan kita nak kongsikan kepada anda semua mengenai musim terbaru I Can See Your Voice. Musim berapa, Faiz? Ya, musim ketiga. Penyamar bersuara sumbang atau penyanyi sebenar. 6 lagi peserta akan beraksi di I Can See Your Voice Malaysia minggu keempat. Saksikan Siti Nordiana dibantu oleh Yusri Abdul Halim, Jihan Musa dan Mark Adam bersama dengan Azad Jasmine dan Nabila Huda membuat pilihannya di I Can See Your Voice Malaysia pada 8 Mac jam 9 malam di TV3. Juga boleh stream live HD ditonton. Jangan percaya apa yang anda lihat. So maknanya apa yang aku cakap tu tipu je. Yes. Jangan percaya apa yang anda lihat. Betul. Jadi ni sebenarnya Faiz, alang-alang cakap pasal jangan percaya apa yang anda lihat. Saya cuba nak percayalah benda ni. Apa benda atas meja ni, Faiz? Okey, ini dalam segmen kita Melobi Hobi. Okey, kita ada orang yang kita akan bawakan kepada anda untuk mengajar dan bercerita tentang apa yang ada di depan kita ini. Yes. Assalamualaikum. Silakan. Kak, sila tutup pintu Kak. Nanti perompak masuk Kak. Kita bahaya sini. Kita kena sentiasa berjaga-jaga selain mencuci tangan. Okey, Kak. Kenalkan diri kepada penonton, Kak. Oh, saya? Kenalkan diri, Kak. Saya Nur Azlin, Cikgu Nur Azlin Abdullah dari Pontian. Dari Pontian. Wow, jauhnya datang. Okey, Cikgu hari ini bawa apa kat depan kita ni sekarang ni? Oh, ni saya bawa produk-produk hasil daripada transfer image lah. Transfer image. Transfer image. Okey, cerita Pindahan tentang gambar. Okey, so maksudnya kita akan pindah gambar, Kak. Kenapa atas saya nampak atas macam kayu-kayu ni apa semua? Apa perbezaannya dengan transfer gambar ke handphone kawan? Cikgu ke sana sikit, Cikgu. Okey. sini Cikgu. Kisah saya seorang-seorang. Oh, itulah.
kita boleh pindahkan gambar pada permukaan kayu lah. Okey. Pada permukaan kayu boleh, pada permukaan batu boleh, pada canvas pun boleh. So ini adalah di antara projek-projek yang telah cikgu siapkan. Ya, termasuk ini. Sorry Zack, aku tak angkat kau punya. Tak apa, Sebab okey. kurang menarik. So saya angkat yang paling menarik sekali. Kalau awak angkat saya punya, saya terkejut pula. Takut pula kan. Okey, yang ni siapa ni, cikgu? Oh, ini semua kenal ni. Ini kesayangan orang Pontian ni. Oh, kesayangan orang Pontian. Siapa Ya. namanya? Oh, nama dia. Oh, ini sahabat saya. Oh, sahabat. Okey, sahabat. Mai. Okey, Amai. Okey, yang ni ada lagi satu. Ini Kembar. yang paling besar ni. Ini boleh buat frame ni. Ini Tak. yang paling terbaik sekali. Okey, producer tolong ingat, jangan ingat dia angkat tu dia boleh buat balik. Kita akan letak kat studio. Aku dah cop ah. Oh, ya ke? Ha. Oh, alamak. Tapi aku akan padam lah semua muka ni. Alright, Tinggalkan Cikgu satu Azlin. je. Mungkin ramai penonton nak tahu macam mana Cikgu Azlin boleh buat gambar di atas permukaan kayu ni. Jom kita buat sama-sama sekarang. Boleh, boleh. Alright, silakan Cikgu Azlin. So antara bahan-bahan yang perlu ada sebelum kita start projek ni. Okey, bahan yang perlu ada mesti ada gambar. Okey. Gambar. Contohnya gambar macam inilah. Okey. Ataupun kalau kita nak pindahkan tulisan, Okey. kena bentuk mesti dalam bentuk negatif. Negatif. Jadi okey, kita faham. pindahkan jadi positif. Kalau nama contohnya borak putih, kita kena terbalikkan gitu. Terbalikkan. Itu taktik dia apa semua. Daripada segi kertas pula, kertas biasa ataupun ada kertas Pakai khas kertas yang A4 je. A4 je. A4 biasa je. A4 je. Itu boleh buat sendiri apa Is? Okey. Itu bagi aku lah. Okey, antara bahan yang situ kita ada apa ya tu? Okey, Nanti ni. kalau pakai kertas A4, pastikan dia kita print di atas laser jet. Laser jet. Inkjet tak boleh. Kena ada juga. Okey, mahal tu. Laser jet. Boleh Okey, je. teruskan Cikgu Azlin. Jadi untuk hari ini, bahan yang Okey, lain cara-cara kena nak ada buat. kayu. Kena ada Okey. kayu, First yang ada kena kayu. ada gam. Gam apa-apa jenis gam? Dia mesti Made. mod pouch. Mod pouch, okey. Okey, go. Okey. Dan perkara pertama yang kita perlu ada ni lah. Ini bahan utama lah. Okey, so gam tu kita nak lekat kertas tu atas. Oh, Tak, kita nak letak atas terus kayu. je. Letak tu atas Letak kayu. je atas kayu. Okey. Okey. So permukaan kayu ni perlu dicuci dahulu ataupun perlu diratakan ataupun Perlu dikasarkan. perlu dikasarkan. Ya. Oh, maknanya kalau bahan tu memang sedia kasar, memang kita boleh lah. Boleh. Kalau dia licin nanti dia Dia tak lekat. Jadi kita terus saja tampal macam ni. Okey. lekat. Okey, first kita letak gam dulu. Kita tak ada gam semua dulu. dapat lihat di kaca boleh televisi nampak, sekarang. Ini adalah gam mod pouch. Dia tak boleh pakai. Kau jangan pakai gam gajah mengarut. Tak, mod pouch tu, Cabut kayu tu kan. aku rasa brand ni. Dia adalah water based sealer, glue and finish. Isolant collect. Oh, itu bahasa lain. Yes, okey. saya pun Okey, tak tahu Cikgu Azlin, gam kita apa. ada 4 minit je. Kita boleh buat sepantas kilat supaya penonton-penonton dapat ilmu yang power ni. Bukan senang tau orang nak kongsikan benda-benda macam ni. Betul-betul. Selain daripada satu hobi, ia juga boleh dibuat sebagai satu sumber pendapatan lah. Kalau kita Dia boleh sebagai buat seorang cerita mata. student apa semua kan. Boleh. Jadi kalau kita nak cari duit lebih, boleh. Sebab waktu-waktu college ni memang banyak couple-couple yang memerlukan benda-benda ni. Betul. Yes. Boleh jadi Macam ni lah, dah tak hadiah. asing lagi lah bagi mereka-mereka tu semua. Yes. Okey, Cikgu Azlin, lepas tu kita Lepas lekat tu, gambar. Kita ambil gambar. Okey, gambar yang kita nak tu. Okey, lepas tu terbalikkan. Terbalikkan. Okey, kat tu kita tunjuk sekali ke kamera. Okey, nampak? Kita ni gambarnya, terbalikkan. Ni Okey. boleh. Boom. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, letak. Yeah. Cantik macam tu. Tengok Cantik. sengit. Dan di tangan saya sekarang ni, saya dah siapkan untuk Zack sekali Okey. yang telah Boleh digam. Okey. Ah, Ini ni kena Zack, ni roll, kita kena punya. roll. Kena roll dulu. Yes. Kena roll. Kena pastikan dia rata. Saya buat roll ni saya suka lah. Okey. Kena roll So je saya lah. pakai gam ni lah. Okey. Saya So kita pantang. roll. Macam mana kita nak pasti dia punya gambar tu dah transfer? Okey, Belum kita roll. belum lagi. Belum lagi. Belum. Ini kena biar sebaik-baiknya dalam 24 jam. Oh, 24 jam. Ya. Terus Jarang terus. roll tunggu 24 jam. Okey, tak Ataupun apa. kalau nak Roll cepat ni, kita pakai okey. air dryer boleh. Alright, cantik. Oh, janji benda tu biar. kena kering. Okey, biarkan kering. Okey. Setelah kering, nanti kita akan gosok. Okey, kita gosok pula. Gosok jangan tak gosok. Okey. Gosok ni gosok. Guna air ke apa? Kita pakai air. Okey, cantik. Air apa-apa jenis air cikgu Air pahit pun boleh. air pahit tak kisah apa-apa jenis air. Jangan Air pergi mukhalazah tak boleh. mukhalazah tak boleh. Mukhalazah mengarut cerita dia. Okey, ini Okey, kita pakai air biasa je. pakai air. Alright, cantik cikgu. Okey, saya bagi cabaran pada cikgu. Kita ada 2 minit je lagi sekarang ni. Okey. Mari Okey, kita jangan. Cikgu ni kita tak boleh pressure dia. Oh, Nanti habis dia keluar aku rotan. kena pressure kat telinga macam ni. Oh, okey. Faham. Alright. Oh, jadi benda ni macam ni. Belum. 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 Oh, okey. Apa yang saya macam teruja sangat tadi? Nampak gambar Cikgu siapa macam keluar ni? macam makeup artist kan, tepek-tepek. Oh. Gambar siapa keluar tu? Cikgu tunjuk kat kamera sikit. Okey, cantik nampak tak? Buat tepek dah. Tepek je. okey. Tepek je. Kita basahkan.
Kita basahkan. Okey. So yang berus ni yang cikgu pegang ni untuk apa? Okey, ini untuk kita kejap Terkejut. Ingat ke tunjuk yang tu ni? Ingat ke tunjuk yang warna Ini kuning kita tu? nak Ini mesti lelaki dia bagi. Itu emas kot. Alright. Come on lah, Zack. Alright. Ni lepas tu kita kena keringkan dia. Okey, kita kena keringkan dia. Ya. Dah basah kena keringkan kita mula memang banyak dia bagi dia proses. lekat. Kalau boleh biarkan 24 jam. Kemudian dah biar 24 jam tu, kita basah-basahkan dia. Kemudian kita keringkan dia. Lepas tu Lepas tu? gosok. Oi. Kena buang lapisan atas ni. Oh. Kena ambil layer yang paling nipis. okey. Jadi kita bagi Cuba Zack. gosok, cuba Zack, gosok. apa kata Zack buat benda ni? Sebab muka Zack kan, muka saya tak ada macam tak ada orang nak buat. Ini kena menahan kena tahu siapa yang paling sabar. Kalau tak sabar dia terkopik semua. Oh, dia kena sabar. Dia tak boleh kopek semua, dia sikit-sikit dia. Okay, cuba buat. Alah, macam tak biasa tunjuk daki. tengok, keluarkan baguslah, muka. Zack. Penuh dengan kelembutan. Okey. So lepas ni jadi apa? Lepas dah buat macam ni semua jadi apa? Dia akan jadi macam ni. Okey, so sini saya tunjuk. So ini adalah hasilnya selepas kita mengopek satu lapisan daripada kertas tadi. So dia jadi macam ni. Jadi macam mana nak jadikan dia seperti ini? Oh, kena guna ni. Okey. Ini macam lotion bayi tu kan? Bukan? Ya, lotion bayi. Lotion bayi. Minyak. Minyak bayi. Lotion. Okey. Minyak. Boleh cikgu? Boleh. So kita akan letak atas tu. Okey, lotion ni bila kita letak, oh, dah nampak clear lah. Tunjuk. Oh. Okey. Gosok. Wow. Okey, sini saya tolong. Tunjukkan kepada penonton. Penonton tak sabar tengok. Jadi inilah dia hasil. So adakah ini proses yang terakhir ataupun ada lagi proses? Ada lagi proses. Ada lagi proses. Banyak Apa proses terakhirnya? Saya kalau student, saya give up. Assignment lagi nak kena buat. Baik, kekal, rakus, terus, baik, cekal. Rakus saat serunai menjerit suatu hari nanti, segala yang di langit dan segala yang di bumi, yang hidup, yang mati, yang menyamun, yang bijak, semuanya kan dibangunkan di padang untuk berarah. Dan terus sudut ke bawah, elak dibakar hangus atau dihumban ke kawah. Jadi baik kekal rakus, terus menanam ubi, ramai mengejar kurus, lupa sebar saham budi. Orang negara berlabuh sahur, sedia siaga di bumi Tuhan. Tenang ku terbang walaupun jauh, bawa pikulan tugas suruhan. Nafsu digedang diriku jatuh, mungkin terkenal ku budak hutan. Emosi senang berang dan patuh, telunjuk lakus pun diturunkan. Yang diturunkan engkau lupuskan, sealam kudus tak dikhususkan. Kau pupuskan, kau putuskan, yang ditumpukan bukan keperluan. Kegaguan, buang kemahuan, tujuan hidup bagaikan ramuan. Dituang iman jadikan acuan dalam perjalanan bersama paduan. Bukan hanya cukup 5, bukan sekadar cukup 6. Mahu rasakan delima, disuka iman jangan benang. Kerap 5-6 kali sehari kita diganggu, teguh jati diri dari dibelenggu rindu bercandu. Jadi baik, suhu ke bawah tanah budi bunuh semua ego yang memagar hati bumimu. Baik, sujud walau harta ratus beribu berjuta kesan roba rabing hilang kena bumi. Bagus, terus sudut ke bawah, elak dibakar hangus atau dihumban ke kawah. Jadi baik kekal rakus, terus menanam ubi, ramai mengejar kurus, lupa sebar saham budi. Pandang karang waktu dalam salam, awan gelap karung kunci dada. Ragam malam kena suara, tidak dijatuhnya hukum hamba tanpa suara. Rata-rata jadi patah siku, kena risau hunus bisa berusaku. Mata-mata jadi lali, disultan hirau hangus jiwa dah terpaku. Kemudian saat dia sampai dapat kebuli niaga payah tersirat, yang bersekutu muria bebal terus jadi bijak. Kena ilmu dari nyala nafsu cemburu, jadi baik. Lari kekal bagus, terus sudut ke bawah, elak dibakar hangus atau dihumban ke kawah. Jadi baik kekal rakus, terus menanam ubi, ramai mengejar fulus, lupa sebar saham budi. Jadi baik, cekal bagus, terus jadi baik, kekal di baik, peduli dan untung bukan rugi. Jadi Lukas Sikta Kimi Kimo.
Congratulations guys. Congratulations. Baik. Silakan dulu. Wow, itu dah itu dah lagu Zuhud Ya. yang featuring bersama dengan Dato' M. Nasir. Betul, kalau mereka pernah datang di Borak Berjam dulu untuk mempromosikan Gong Negara, kali ini mereka kembali untuk Zuhud. Walaupun sekarang ni tengah hot dengan 7 nasihat Tujuh nasihat pun congratulations juga itu dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Yes. Tapi hari ini mereka datang untuk mempromosikan Zuhud dengan Datuk M Nasir. Jadi okey, kita apa yang penonton kena tahu pasal Zuhud ni? Kimo. Okey, Zuhud ni kita orang berceritakan tentang apa yang semua orang tahu, yang Zuhud ni sebenarnya kita meletakkan satu tempat yang orang macam kita tak fokus pada harta dunia sangat kan, lebih mengingat kepada dunia yang selepas itu, dunia kematian macam itulah. So kita buat lagu tu untuk letakkan satu limit untuk kita jugalah. Maknanya bila kita dah naik, kita takkan lupalah cermin diri kita. Wow, okey, daripada segi lirik pula, di masa korang semua menghasilkan satu lirik tu, ada tak buku-buku reference yang berada di sebelah sebelum menulis lirik tu? Macam kalau Luka ada, kita orang ada style berbeza menulis. Kalau Luka akan fokus pada tajuk dan selalunya akan tulis dulu, kemudian akan di-revise balik dan cantikkan bahasa dia. Kalau macam Kimi dia banyak buku. Kalau macam Kimi akan standby beberapa kamus dan buku-buku rujukan untuk setiap konten lagu tu. Kita ada fokus jugalah kan. So maknanya apa yang kita nak buat, macam Zuhud ni tajuk dia besar, so maknanya kita nak kena study jugalah dia punya tajuk dia kan besar tu. Betul, kadang-kadang sebab lagu-lagu jenis orang kata intipati dia more kepada keagamaan, dia kadang-kadang boleh backfire kita tanpa kita sedari. Sebab kita ada ramai di luar sana yang mungkin pengetahuan ataupun ilmu mereka tu lebih sikit daripada kita. So macam mana korang menangani masalah-masalah ni? Dan ada ke sebenarnya? Tak ada feedback negatif sangat kan. Kau macam best tak adalah. Kalau ada pun 1-2, tapi out of 100 satu je. So macam okey lah. Semua orang banyak terima. kita orang dapat positif komen lebih banyak daripada negatif. Macam 99% tu adalah positif. 1% je. 1% je. 1% 1% tu siapa lah agaknya. Terima kasih. Apa pula? Support Luka ni sebenarnya kalau anda semua nak tahu, saya pernah ke studio dia. Dia kalau kita tengok dia memang workaholic lah. Kita boleh kategorikan dia salah seorang artis yang workaholic, dan dia ada juga kongsikan rasa-rasa dia macam dia buat lirik. Betul tak? Dia ada kamus dia ada buku-buku dia, suka membaca. Jadi boleh tak kita rumuskan sebenarnya kalau nak buat lirik yang baik, kita kena rajin membaca sebenarnya? Dia kena rajin baca dan tahu apa yang nak tulis, konten dia apa. Jangan kadang-kadang orang dia terlebih sangat nakkan bahasa tu cantik sampai konten tak sampai. Faham tak? So kalau menulis tu make sure benda tu balance, cantik dan orang faham. Dan benda tu bukannya syok seorang. Kena relatable. Paling penting kita jangan buat-buat lah. Betul. Setiap konten yang kita dapat, kita jangan pura-pura tahu. Kalau kita tak tahu, kita buat boleh research. Dan kita boleh tanya orang yang lebih tahu apa yang kita nak buat tu. Kimo nak tanya, apakah awak punya penerimaan bila orang kata awak the next Malik? Bukan the next Faizal Tahir. Makin Tapi Ibrahim muka mungkin. macam Pekin Ibrahim ada. Kan satu ni dia nak diri. Kono. Tapi serius, Kimo, what do you think? Apa awak rasa kalau orang kata awak ni the next Malik? Saya rasa benda tu jauh lagi lah sebenarnya. Sebab Malik ni kita pun tahu, dia dah hampir 20 tahun kot dalam scene hip hop ni. So macam bagi saya benda tu sangat-sangat jauh lagi. Sebab level Malik punya penulisan lirik, dia dah sekarang ni dia punya tahap dah tak menulis. Dia hanya menulis daripada otak dia. Cakap pasal menulis guna otak, yang ni satu benda yang sangat menarik, di mana macam mana Luka Sita dan Kimo dapat menarik Dato' M Nasir. Yelah, bila kita tahu rasanya lagu rap yang last Dato' M Nasir nyanyi adalah yang Mantara Beradu. Jadi apa yang membuatkan Luka Sita dan Kimo ni memberi satu injection yang kuat kepada Dato' M Nasir untuk setuju? Bukan sangat M Nasir lah. I mean Dato' Siti apa semua yang power. Tapi sekarang kita nak tanya mengenai Zuhud ni, macam mana boleh Dato' M Nasir, lagu Zuhud ni sebenarnya demo dia dah siap selepas Gong Negara 2018. Dan kami start approach Datuk waktu tu lagi. Masa pertengahan tahun 2018 dah start approach. Cuma boleh disealkan, dikuncikan perjanjian tu masa kami dah bersama Universal. So tahun 2019 dah bagi submit dekat dia, hujung tu baru dia bagi balik.
So setahun juga nak tunggu dia approve tu. So kita orang macam kita memang nak aim dia kan, tunggu sabarlah tunggu, sebab tu dalam masa tu kita orang diam. Datuk M. Nasir kan macam lagu Hud-Hud, Apokalips Bagi apa dia semua. selesa. Supaya bila kita buat, kita bagi dekat dia, dia dah suka apa yang kita bagi tu. Macam Luka merupakan beat producer, penerbit untuk Langit. Macam mana? Macam kita tahu Luka banyak juga buat lagu orang. You know, macam mana Luka nak asingkan benda tu, sebab bukan satu benda yang senang sebenarnya. Dia konsep muzik. Setiap artis tu Luka akan approach dan cakap konsep apa dia nak, yang kita pergi kat konsep tu specifically. So Luka tak macam kalau dia nak sound Luka cakap tak kot, ada sikit boleh. Tapi tak semua sebab tu konsep kami berdua. Nak sound Luka, bukannya nak tegur. Your sound. Yeah. Okay. Bukan sound marah. Sound marah. Siapa nak bahasa sound pasar dia? lah. Come on lah. Apa nak sound dia? Nak bunyi golongan karawa, nak bunyi Nusantara, sebab benda tu Luka kena limit juga. Sebab yang tu bila Kimi dengan Luka combine jadi bunyi macam tu. Mungkin kalau kita orang seorang tak jadi bunyi macam tu. So konsep tu penting. Luka macam limit kan. Ada dia punya partition lah, senang. Okey, nak tanyalah. Tadi kita ada cerita pasal orang yang tak ada suara ni. Suara memang hancur habis lah. Dia ada masa depan tak untuk buat satu lagu kepada dia dan dia nyanyi di mana-mana? Untuk saya lah kan. Malaysia tu. Sebenarnya Luka pernah rasa ada orang pernah cakap ke Luka, suara manusia ni semua boleh menyanyi kalau dia tahu instrumen apa suara dia. Sebab suara manusia ni dia ikut instrumen. Ada yang bunyi macam violin, ada bunyi macam piano sharp, ada bunyi macam gitar elektrik, goreng. So kena tahu instrumen apa yang sesuai dengan vokal dia, baru dia boleh menyanyi. Zack, nyanyi sikit. Dah Sikit. Sikit. Ada lagu apa? Apa-apa. Ha je. Tanya sama hidup. Okey, tu apa dia? Instrumen apa tu? Uish, nak tanya sekarang. Lebu otak. Okey Luka, Kimi, terima kasih banyak. All the best, semoga terus makin jaya. Jangan lupa cerita sikit Instagram dulu sebelum kita ke boleh follow Luka dekat Instagram ls.official. Luka banyak aktif dekat Instagram daripada Facebook. Facebook apa ada Luka Sikta, dan Kimi. Kimi Instagram Elias KMY__KMO, dan juga ada fanpage dekat Facebook KMY KMO. Yes sir. Alright. Terima kasih banyak Luka, terima kasih banyak Kimi. Sama, terima kasih. I'm in a sweet spot. I'm feeling good. The sun is shining. I knew it would. The world's a playground. I'm in the clouds. Let me show you what it's all about. Check it out. I got my crew. I'll get you moving. It's what I do. The party's starting. It's going down. Let me show you what it's all about. Check it out. Check it out. Just check it out. Let me show you what it's all about. Check it out. Check me out. Check me out. Just check me. Let me show you what it's all about. Check it out. Check it out. Woi, penatnya. Guys, fun with Hanif. You guys punya energy memang kau Yes. Memang macam betul. 4 pounds. Yes. Yes. Hashtag
Fun with honey. Fun with honey. Fun with honey. So kita ada 2 Hanis, 1 Hanisa, 1 Hanif. Hanif. Dia Hanif with that ni. Tapi dia panggil Hanif tak apa. Okey, boleh. Kan? Okey lah dia ni. Jadi apa beza? Ni memang nampak beza lah. So macam mana boleh create benda ni? So benda ni dia inspired by drumming. Oh. Dengan drum. Drum line. Ya, dia drum line lah. So all you guys drama? Yes, sekarang ni drama lah. Oh ya. Baru convert. Job baru. Job baru So, okey, kebiasaan. Okey, sila baik. Macam mana teknik ni dapat mengekalkan kita fit? So dalam program ni kita ada banyak squat, lunges. So kita ada turun naik dalam 600 hingga 700 kalori Per session, per hour. per hour. Per hour. Jadi pergerakan ni pun sangat lancar, sangat laju. So maknanya Yes. bukan semua orang boleh ikut lah benda ni. Semua orang boleh ikut. Tadi saya cuba Sebenarnya. payah. Saya cuba. Dia sesuai untuk Tak sampai. dia sesuai untuk semua umur. Oh. Boleh. Kalau tak boleh bawah, kita buat separuh. Semua boleh buat lah. Okey, Boleh. siapa yang came up dengan benda ni? Okey guys, aku rasa kita buat lain sikit senaman kita ni, kita main dengan drumstick pula. So maybe dekat Malaysia dia dah boring sikit. Bukanlah boring, kira macam nak kelainan sikit. Kan? So music yang rock. So kita try tu, mesti ada orang yang minat rock. Oh, okey. Macam Anis ni best friend ke macam mana? Panjang cerita dia. Panjang? Kita pendekkan. Senior sekolah. Sekolah mana dulu? Oh, dekat Penang. Penang. Okey, Orang satu. Penang. Okey. Jadi awak daripada Penang memang awak datang KL ni, awak memang impian awak adalah nak ketuk jalan kat Kuala Lumpur. Oh, dari kecil memang lah Okey. impian dia nak ketuk. Macam mana awak jumpa geng-geng awak ni semua? Semua ni yang ni JT. Mana awak jumpa mereka ni? Oh, kita orang jumpa memang dekat Pound Fitness tu dekat Tamarin Square. So terdetik untuk berkawan tu lepas tu. Sebelum tak kawan. Adik-adik, beradik, saudara mara. Okey, siapa adik-beradik? Adik-beradik. Yeay! Wow, daripada selection lagu-lagu kita nak tanya Hanis lah. Kenapa menggunakan lagu-lagu yang begitu rock like Jarang tau Faiz tanya Izzat ni lagu apa. Jarang tau dia dulu suka. sebab selalu lagu kita biasa kita dengar lagu-lagu yang pop ataupun house dance music kan. So ini macam different lah. So dia macam kita nak bagi konsert, macam pergi rock concert. So dia punya feel tu macam really stress. yang macam kita tengok video ni. Macam rock concert Macam konsert. So you acah-acah vokalis lah ni. Oh ya. Ya, Freddie Mercury. Dia jadi Freddie Mercury. Tau. Macam tu ada lampu-lampu asap-asap. Dia macam penuh like very fun, free, you boleh jerit. Ada drama. Wow, so ini adalah satu konsep yang sangat beza. Maknanya korang panggil backline untuk berserta sekali. Betul. Kita panggil dia orang flanker. So bila nampak ramai-ramai tu dia bersemangat. Oh, tapi betul Orang lah. macam wah. Kan? Memang nampak lain lah. Diorang memang besar betul. Besar. Okey, so kita cerita sikit macam aktiviti-aktiviti yang mungkin kepada mereka semua yang nak join. Adakah ini satu benda keperluan yang perlu mereka beli atau macam mana? Ini kita sediakan. So kalau ada orang nak sertai kami, so boleh datang ke Tamarin Square, Cyberjaya. Kita jual tiket online. So ini kita akan bagi pinjam. Oh, tiket online? Tiket online Nak 100%. join ni kena tiket? Yes. Beli Guys, tiket diorang guys. legit lah. Aku nak jadi geng diorang. Legit lah. Legit kot. Kan? So, okey, tiket ni apa yang mereka dapat lah kalau beli tiket ni? So kalau just pergi dekat online, kita punya website Stala Fit, boleh purchase tiket. Ada 3 venue, Taman Square, Damansara ataupun di Shah Alam. So beli tiket, just walk in, tunjuk proof payment, kita bagi ready to rock. You're ready to rock. Get ready to rock. Wow. Okey, apa? Nak tahulah kenangan yang paling tak dapat dilupakan. Masa baru saya nak tanya, ada tak insiden-insiden yang tak diingini berlaku? Come on. Macam adik-beradik tengah gaduh kan, tengah dia orang ketuk kepala dia orang macam mana. Kata orang tu biasa. Biasa. Selalu kalau dia bersemangat ni stick tu patah. Betul. Dia boleh sampai patah. So setiap kali session tu ada 2-3 pasang patah, tapi kita orang tak marah. Happy je. Happy lah. Tak sampai. Tak payah buat. Okey, nak tanya stick ni, Yes. perbezaan Okey, dia dengan stick yang digunakan oleh pemain drum. Adakah sama ataupun tidak? Lain sikit. Dia dulu pemain drum. Saya dulu drama untuk sekolah. Wow. So, ni macam berat sikit. Yeah. Pendek sikit. Alright. Yes. Oh, dia berat sikit. 500 gram. Anis dan Hanis. Yes. Boleh ajar tak Zaid dengan Faiz macam mana step dia? Boleh, nak yang mana? Senang ke susah? Yang paling senang lah. Lunge Kali serius saya ni boleh buat Okay. susah ke? Macam lagu Soalan tadi kita dua, buat okey. lunge position. Okay, lunge. Okay, boleh tunjuk So kaki kita kena bend forward a little bit, long spine. Good. So angkat tangan. Angkat tinggi sikit.
Clarity. Yeah. So kita boleh touch down to the floor, atas lantai. Ataupun buat 8 kali. Jom. Yes. 1, 2, 3. boleh tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alright guys, boleh kongsikan Jangan Instagram. minta lagi dia punya step, Zack. Tolong. Okey, Hanis dan Anis boleh kongsikan Instagram kepada penonton Borak Kopitiam yang nak join you guys. Nak follow kat mana? Pound with Hanis. Yes, kita dekat Instagram Macam follow. tu je kau buat duit kan? Pamit Hanis. Senang je. Je. Kat Instagram follow Pound with Hanis. Nak beli tiket klik link in bio. Wow, best lah. Diorang ni energetic lah Abang Izzat. Jom join. Okay. So itu adalah sangat senang lah. Maknanya tak perlu masuk laman web yang lain Tak untuk perlu. beli tiket dan Klik apa link semua. bio, beli datang je. Tunjuk. Okey, dah pas. Yeah. Macam konsert. Sama. Betul. Okey. Sekarang ni kepada anda yang sedang berada di rumah, ambillah sudu ke penyeduk ke apa semua. Yes. Okey, sekarang kita akan mulakan pound for fit. Yes. Yang akan dimulakan dalam 5, 4, 3, 2, get ready. A little bit of disregard, handful of complaints, but I can't help the fact that everyone can see these scars. What I want you to want, what I want you to feel, but it's like no matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. So let go, watching you turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not, but I'll be here 'cause you're all that I got. I can't feel the way I did before. Don't turn your back on me. I won't be ignored. Time won't change this damage anymore. Don't turn your back on me. I won't be ignored. A little bit insecure, a little unconfident, 'cause you don't understand to do what I can, but sometimes I don't make sense. But you never want to say, but I've never had a doubt. It's like no matter what I do, I can't convince you for once just to hear me out. So let go, watching you turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not, but I'll be here 'cause you're all that I got. I can't feel the way I did before. Don't turn your back on me. I won't be ignored. Time won't change this damage anymore. Don't turn your back on me. I won't be ignored. No, hear me out loud. You're gonna listen to me like it or not. Right now, hear me out loud. You're gonna listen to me like it or not. Right now. I can't feel the way I did before. Don't turn your back on me. I won't be ignored. I can't feel the way I did before. Don't turn your back on me. I won't be ignored. Time won't change this damage anymore. Don't turn your back on me. I won't be ignored. I can't. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit aku rasakan terlalu dalam, pedih. Kau mengapa berubah pada waktu aku benar-benar cinta pada dirimu. Tak perlu kau ucap, kau bukan terbaik buat diriku. Sedang kau coba menjadi yang terbaik untuk dirinya. Ku
dirinya, moga tak kecewa. Tak perlu kau ucap, kau bukan terbaik buat diriku. Sedang kau coba menjadi yang terbaik untuk dirinya. Ku terima takdir ini, andainya kau bukan milikku lagi. Oh, bahagialah kau bersama dirinya, moga tak kecewa. Telah tertutup hati buat dirimu, jangan kau kembali pada diriku. Sakit. Alright Aceh, terima kasih. Begitu pilu terus rasa jiwa ni. Aceh, Allahu Akbar. asal tak kelakar Aceh. Kenapa tak kelakar? Tak adalah benda-benda macam ni. Ini bakat yang selainnya. Okey. Jadi biasa kalau kita jumpa Aceh, kita mesti menantikan satu hiburan daripada Aceh untuk buat kita gelak. Tapi hari ni lain. Dia jadi sedih. Kan? Lama. Macam mana boleh nak buat lagu sesedih macam ni? Janganlah macam tu. Sesedih ni. Tak, sebenarnya saya setahun yang lalu saya dapat lagu ni, ada orang datang jumpa saya lah. Orang dia biasa je. Dia komposer biasa yang tak ada nama pun. Dia datang jumpa saya, dia bagi lagu ni kat saya. Saya cakap, awak jumpa orang salah ni. Awak lagu ni sedap, awak bagilah orang yang lebih layak kan. Dia cakap, tak tahulah, dia kata benar. Dan juga lagu yang saya ambil daripada bukan siapa-siapa membuahkan hasil pada kali ni lah. Betul lah, sebenarnya kira lagu Sakit ni dia selevel tau sebenarnya dengan penyanyi-penyanyi yang sebenar yang macam kita kenal Aceh memang lebih sebagai seorang pelawak, sebagai seorang penghibur. Dah mula dah cerita muzik dah pula. Aku dah tak boleh masuk dah ni. Sakit ni dia memang dah kira kita boleh bagi satu taraf juga dengan artis-artis penyanyi-penyanyi yang kita ada sekarang. Setuju. Jadi Aceh sebenarnya adakah mungkin orang tak tahu sebenarnya sebelum Aceh melibatkan diri dalam bidang lakonan, bidang lawak ni semua kan. Adakah Aceh sebenarnya memang ada latar belakang nyanyi, muzik apa semua? Adik bapak saya sebenarnya musician sebenarnya. Dululah dia main pancaragam lah. Orang dulu panggil pancaragam kan. Pancaragam. Kan. So dia main akordeon, dia main keyboard, dia main bass. So adik-adik saya pun banyak juga yang boleh menyanyi. Cuma mungkin dia orang punya bakat tak kesampaian untuk diterjemahkan kan. So saya bakat saya, platform saya lain. Tapi bila saya cakap, bila dah ada dalam industri ni, tak salah untuk saya cuba. Sebab saya, sepatah kata arwah Harun Salim Bacik, dia cakap, cuba jadi penghibur. Jadilah penghibur. So, saya cubalah, orang kata improvise saya punya bakat lah. Ibu seperti anda semua dapat lihat di Kecil TV, ini merupakan siapa lagi juga tu kita tengok. Siapa tak kenal. Jadi Aceh sekarang mungkin lagu tu, sekarang mungkin bila interpretasi lagu Sakit tu sendiri, adakah bila Aceh, minta maaf Aceh kalau menyentuh sikit, adakah bila Aceh perform lagu Sakit ni, Aceh memang betul-betul teringat pada sahabat, arwah sahabat abang tu macam mana? Sekarang ni apa yang saya lakukan di atas pentas, apa yang saya lakukan buat masa sekarang ni pun saya masih ingatkan sahabat saya tu, arwah tu. Memang saya tak boleh lupalah. Saya sepatah kata Fat sekalipun, memang dia ada satu hubungan yang lebih daripada adik-beradik, lebih daripada saudara. Satu hubungan yang memang kita sendiri tak boleh nak jangka. Perjuangan tu kita, yalah, nak dikatakan kita nak cerita pun
orang pun sendiri nampak kan kadang-kadang kita punya. Yelah, sedangkan kita sendiri rasa Faiz kita kami dalam industri ni pun rasa sangat-sangat kehilangan arwah tapi ini bila sahabat-sahabatnya sendiri kan. Jadi apa-apa pun yalah kita tak pernah pasang muka lagi Aceh, tak berkesempatan bercakap. Semoga apa-apa yang Aceh Fad dan keluarga siapa-siapa saja sahabat-sahabat arwah semoga dipermudahkan segala urusan dan semoga sentiasa doa yang baik-baik sentiasa kepada arwah. Baik, berbalik kepada single. Sekarang ni dari tadi kita asyik sedih je daripada lagu ni. Aceh sampai topik-topik ni. Ni. Sekarang ni saya nak ucapkan tahniah kepada Aceh sebab lagu ni di dalam YouTube saja telah mencecah yang paling tinggi yang dikutip oleh 1711 label yang saya. Sebab itu label yang berani masa tu nak kutip saya masa tu. Oh ya. Sebab saya rasa saya cukup berterima kasih kepada 1711 dan sehingga sekarang rasakan benda tu meletup tak dan saya nak buat karya saya lah orang kata so anak-anak saya nak tengok ini bapak aku boleh menyanyi ini Cik kemarin lalu Cik 32 juta tu meletup Cik 32 juta tu meletup kalau tak cukup lagi Zack 32 orang je saya 32 orang itu pun tak meletup dia ni Zack Faiz kita tak menganggap kita anggap itu sebagai satu orang kata karya kita je kan aku boleh menyanyi aku boleh melawak aku boleh berlakon itu adalah karya-karya untuk orang anak-anak cucu kita tengok tapi bila meletup so saya kaji balik ianya adalah original buat dia tak akan sampai tapi bila benda tu ikhlas dia akan sampai saya suka dia walaupun tak boleh dekat sejuta jugalah okey cerita pasal seorang penghibur ni kan macam okey kita akan relate kepada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. So dia buat semua dia pelawak dia berlakon apa semua kan macam Aceh apa lagi dalam kerjaya Aceh yang Aceh tak buat contohnya macam video-video klip yang Aceh dah lakonkan kan adakah Aceh tak pernah nak terfikir nak direct juga video klip tu itulah mengikut pengalaman saya dengan tim 1711 masa yang diberikan untuk buat video klip tu adalah 2 hari. Alah sekejapnya 2 hari tapi saya buat sehari. Oi lagi sekejap. Sebab mungkin kesefahaman dan keserasian saya dengan tim 1711 tu dengan in-house so okey kita ambil ni cukup dah. Alright. Balik. Tapi bayar untuk tu 2 hari bayar 2 hari kan. Alright. Jadi Aceh mungkin Aceh boleh kongsikan Instagram apa semua ke mereka yang mungkin terlepas pandang Instagram Aceh boleh kongsikan. Boleh follow Zack American awak punya. Okey boleh follow IG saya Aceh Kita Gintung dan IG wife saya Aceh dan sebab wife saya ni banyak upload kadang-kadang gambar yang behind the scene. Behind the scene. So rumah saya Aceh dan boleh follow pergerakan saya muzik-muzik saya di 1711 Music. Dan kalau boleh lepas ni Aceh pun promote kita punya sebab follower dia 3.6 juta. So tolong promote kita Okey. Aceh. Terima kasih Aceh. Sementara kita sembang pasal Instagram followers tu, kita rehat dulu. Kembali sebelah sini di Borak Kopitiam.